Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita bincangkan pandangan golongan al-Asy'ariyah berkenaan dengan masalah al-kasb itu, tidak, dalil-dalilnya tidak menyokong pandangan mereka, kerana dalil sekadar mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada amalan manusia, pencipta bagi amalan manusia, bukan menafikan kesan ataupun taksir kudrah yang ada pada manusia, pada makhluk secara umumnya, ya. Macam juga kita kata dalil-dalil yang digunakan oleh golongan Qadariyah menyokong bagi mengisbatkan manusia atau makhluk ada kudrah dan iradah yang menjadi salah satu daripada sebab untuk berlakunya atau wujudnya kejadian yang dilakukan oleh makhluk, tetapi tidak menafikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai the creator, sebagai pencipta al-khaliq. Dan kita telah sebutkan bahawa mazhab al-Asy'ariyah dalam masalah al-kasb adalah batil. Ya, dari segi yang pertama, al-kasb itu sendiri benda yang tidak ghair ma'qulil makna, tidak dipahami apa maknanya. Sesuatu itu ada kemampuan, tetapi kemampuan itu tidak memberi kesan. What that means actually? Apa maksud benda tu ada kemampuan tapi dia tidak boleh memberi impact, tidak boleh meninggalkan kesan? Apa makna api boleh ada api itu menyala tapi tidak membakar, tidak memberi kesan kepada kebakaran? Api membakar tetapi tidak memberi kesan kepada kebakaran, ini tidak ada makna, ghair ma'qulil makna aslan, ya. Jadi dia adalah batil. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lam tathbut farqan ma'qulan bainama لم تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب والتنفيه من الفعل ولا بين القادر والعاجز إذا كان مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها. Syekh kata kalau dah macam itu tidak ada beza antara yang ada kemampuan dengan tidak ada kemampuan. Last sekali maknanya perkataan kamu ni balik kepada tidak ada kuasa. Maknanya balik kepada qaul qadariyah, qaul mujbirah, al-ghulat, mujbirah al-asliyah, golongan mujbirah asal yang menafikan sama sekali kudrah, volition daripada manusia. Yang kedua dia kata, jikalau dikembalikan taksir kepada semata-mata ia adalah iqtiran, semata-mata dia adalah penyertaan qudrah hadithah li qudrah qadimah, maka tidak ada beza antara benda yang beriringan dengan diri mukallaf dengan yang lain daripadanya. Maka pada pandangan mereka ini, sahlah perbuatan manusia itu beriringan dengan kewujudannya dalam rumah atau di bawah pokok. Maka tidak ada beza antara perkara ini dengan kudrah Allah Ta'ala jikalau sifat yang memberi kesan kepada sesuatu kejadian itu hanyalah kebersamaan berada. So maknanya apa beza
bila saya makan. Masalahnya dengan kesan tangan saya memegang makanan, mulut saya mengunyah, dengan saya duduk di atas kursi. Pada memberikan impak kenyang. Untuk menghasilkan, untuk berlakunya kekenyangan. Apa beza dengan kita mengunyah dan menelan makanan dengan kita memegang makanan? Actually, there has nothing differences. According to them, of course. Menurut mereka, bukannya kita. Maksudnya, atas qaul kasab, tak ada beza antara orang yang telan makanan dengan orang yang pegang makanan. Kedua-duanya boleh menghasilkan kenyang. Dan cerita Piramli, ambil bau. Ambil bau pun korang boleh faham lagi, tapi maksudnya tak ada beza di antara makan makanan dengan ambil bau makanan. Sama saja. Dan kalau Allah Ta'ala nak ciptakan kenyang, dia boleh ciptakan kenyang. Apa beza saya meletakkan mata pisau dengan pemegang pisau di tengkuk kambing yang nak disembelih? Kalau ikut aqidah kasab al-Asy'ariyah, tidak ada beza. Sama saja. The same impact can be produced. Kesan yang sama, same effect boleh berlaku kalau Allah Ta'ala kehendaki. Allahu Akbar. Tak ada beza. Tak ada beza antara kita minta tolong orang hidup dengan orang mati. Ini dah rahsia, sirrus syirik, rahsia syirik. Kenapa orang yang mengucap 2 kalimah syahadah boleh buat syirik? Sebab rahsia dia di sinilah. Kepercayaan kepada kasab. Jadi tak ada beza antara kita minta tolong orang hidup dengan kita minta tolong orang mati. Tak ada beza kita panggil orang yang depan kita dengan orang yang entah di mana-mana kita tak tahu, tak nampak dia. الوجه الثالث أن منتهى قول الأشاعرة الجبر والطعن في التكليف. Kerana kemuncak kesudahan, the end of this creed, this dogma, ialah menafikan atau mencela syariat. Ya? Mencela syariat dan menafikan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi akhirnya syariat itu dilihat sebagai satu benda yang tidak ada hikmah. Asy'ariyah min nufatil hikmah, yang menafikan hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan disebabkan tidak ada kesan. Setiap benda tidak ada tabi'atul asya', yanfuna tabi'atul asya'. Mereka menafikan nature of things. Maksud setiap benda tidak ada dia punya nature tersendiri, tabiat dia. Maka tidak ada beza di antara syirik dengan tauhid. Tidak ada beza di antara sujud kepada Allah dengan sujud kepada kubur. Kita tak boleh kata sujud kepada Allah adalah baik, sujud kepada kubur benda tidak baik. Dia kata tidak ada beza. Hakikatnya sujud kepada Allah, sujud kepada makhluk sama. Cuma sujud kepada Allah, Allah Ta'ala suruh. Sujud kepada makhluk, Tuhan larang. Ya? Jadi kita kata ini adalah mencela syariah. Dan oleh sebab itu kita kata qaul al-Asy'ariyah berkenaan al-kasbu, ini adalah perkataan yang batil. Baik. Lepas daripada qaul Asy'ariyah, kita ada satu lagi pandangan daripada golongan al-Maturidiyah. Ini juga kita kena discuss kerana Maturidiyah juga mazhab yang masyhur dan famous, tersebar dalam kalangan masyarakat. Ya. Al-Maturidiyah bersepakat dengan al-Asy'ariyah bahawa Allah Ta'ala adalah pencipta amalan makhluk. Dan of course, ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tetapi
Mereka berbeza dalam isu kasab. Ya. Al-Maturidiyah mengisbatkan bagi makhluk iradah mustaqillah. Iradah mustaqillah. Ya. Muathirah. Kehendak makhluk yang tersendiri yang memberi kesan. So Maturidiyah dalam mentakrifkan kasab mereka menjurus kepada Qadariyah. Kalau tadi Asy'ariyah, kasab mereka menjurus kepada Jibriyah, tetapi kasab di sisi Maturidiyah menjurus kepada Qadariyah. Dia kata al-'abdu al-mukhayyaru mustati', wal qadaru la yujbiruh, wal 'abdu mustati'un bi istita'ati nafsihi wa masyiatihi, wa la tunsabu al-harakatu wal quwwatu ila Allah, wa in kana bi qada'ihi wa masyiatihi. Dia kata pergerakan manusia tidak disandarkan kepada Allah dan kehendak Allah, tapi pada kehendak kita. So dia kata bila kita berkehendak, maka Allah Ta'ala ciptakan kejadian. Kalau Asy'ariyah tadi, kasab mereka adalah iqtiranul qudrah. Adapun kasbun indal Maturidiyah iqtiranul iradah lil qudratil qadimah. Beriringan kehendak al-hadithah, al-iradah al-hadithah lil qudratil qadimah. Dari kehendak yang baik kuasa, divine power. Jadi bila manusia berkehendak, maka Allah Ta'ala cipta dia. Jadi kehendak kita ni, yang kita nak benda tu awal, adakah ini dicipta oleh Allah? Di sisi Maturidiyah dia berkata tak, yang ni bukan dicipta oleh Allah. Dia tidak ada kaitan dengan masyiah Allah Ta'ala. Lepas tu kita kata habis tu macam mana? Makna kamu ni Qadariyah. Pasal kamu isbat makhluk ada kudrah, lebih ada iradah, lebih daripada Qadariyah lagi. Sebab kamu isbat iradah makhluk itu tidak dicipta oleh Allah. So apa mereka jawab? Mereka kata, udah. Sebab kami isbat iradah makhluk yang mustaqillah, yang hurrah, free will itu, dia kata ini hanyalah hal. Keadaan yang tidak ada baginya wujud dan juga tidak wujud. Yang tiada baginya wujud dan tiada juga tidak wujud. Dia kata, iradah mustaqillah hurrah ini hal. Sifatnya hal. Dia bukan mawjud dan bukan ma'dum. Dia adalah in between existent and non-existent, yang mereka namakan sebagai hal. Dan ini akidah yang tentu dah lebih mengarut. Kerana hal itu sendiri, seperti mana kata para ulama, 3 perkara yang tak masuk akal yang disebut oleh orang ahli kalam, iaitulah kasbun lil Asy'ari, kasab yang dipegang oleh akidah Asy'ariyah, wa halun lil Bahsyami, dan hal yang dibawa oleh Abu Hashim al-Jubba'i, dan juga wa tafratun nazami, dan tafrah an-nazam. Apa dia tafrah an-nazam tu tak payah ceritalah, panjang dia tafrah speaker. Tapi 3 benda ni tak masuk akal, tak logik, tetapi ahli kalam jadikan dia sebagai usul. Maksudnya firqah yang berbeza menjadikan dia usul mereka. Asy'ariyah menjadikan kasab sebagai usul akidah mereka dalam qada dan qadar. Abu Hashim al-Jubba'i mengasaskan teori hal. Kemudian teori hal ini diambil oleh Asy'ariyah, diambil oleh Maturidiyah dalam masalah sifat Allah Ta'ala secara khusus, lebih spesifiknya. Dan dia benda yang tak masuk akal. Benda yang tidak ada realitinya. Apa benda yang wujud pun tidak, tak wujud pun tidak. Benda mengarut lah. Kita benda sama ada dia wujud, ada atau tak ada. So bila kita tanya mereka, kehendak makhluk yang kamu kata kehendak ni mustaqillah,
tidak ada distinct from divine will. Dia tidak ada kaitan dengan kehendak Allah. Tidak tertakluk di bawah kuasa Allah. Jadi adakah kamu nak kata makhluk mencipta iradahnya sendiri tanpa dicipta Allah? Dia berkata tak. Sebab iradah mustaqir hurrah ni dia berkata tak perlu diciptakan kerana dia tidak wujud, tetapi dalam masa yang sama dia juga tidaklah tidak wujud. Bahkan dia ada tapi tidak ada. Benda yang mengarut lah. Benda yang sangat mengarut. Kalau kita faham yang tu pun, kita dah tahu dah akidah Maturidiyah juga satu fahaman yang batil, apatah lagi dia berlawan dengan firman Allah Ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah Ta'ala yang berkehendak. So kehendak makhluk itu sendiri tertakluk kepada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, so ini adalah mazhab ataupun aliran ataupun school of thoughts regarding to the relationship between divine will and kehendak makhluk. Kan? Hubungan di antara kehendak Tuhan dengan kehendak makhluk. Hubungan di antara qada dan qadar dengan af'alul ibad. Dan kita kata ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab yang paling dekat, yang paling tepat dan jitu dalam membahaskan konsep qada dan qadar ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah seperti yang telah kita ambil. Dan mazhab yang lain semuanya kita dapati menyimpang, tersasar daripada konsep yang sebenar. Puncanya, masalahnya masing-masing ambil sebahagian, buang sebahagian kebenaran. Dan mereka memberikan tafsiran tersendiri, pandangan tersendiri, al-ara'. Itulah ahli kalam ni dia sesat dia pasal dia suka ikut al-ara', pandangan peribadi. So pandangan peribadi itu kemudiannya mereka impose, mereka apply, mereka aplikasikan dalam cara mereka nak faham ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. So Qadariyah ambil ayat-ayat yang mengatakan manusia ni ada perbuatan, masuk syurga disebabkan apa yang kamu kerjakan, kamu diberi ganjaran pahala sebab amal baik, diberikan balasan buruk sebab amal buruk. So dia kata, okey, Tuhan tidak ada kaitan. Kita kata, tentang mana ayat Quran yang kata Tuhan tak ada kaitan? Ayat hanya bercerita tentang manusia ada tanggungjawab, responsibility. Manusia sebagai salah satu sebab bagi kejadian yang berlaku sama ada baik atau buruk. Ayat tidak menafikan bahawa kejadian itu dalam masa yang sama walaupun manusia adalah sebabnya, salah satu sebabnya, tetapi Allah Ta'ala adalah penentu yang menjadikan, yang menyusun sebab-sebab tersebut. Manakala golongan Jabriyah ambil sisi Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala menentukan. Dia kata manusia tidak ada, makhluk tidak ada kemampuan dan kuasa. Dia kata tentang mana yang Allah Ta'ala menafikan? Allah Ta'ala kata وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Maknanya manusia ada kehendak dan kehendak mereka menjadi kesan, menjadi salah satu sebab. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata, wahai api, jadilah kamu selamat dan sejahtera bagi Ibrahim. Kalau api tidak ada kemampuan untuk membakar, apa Tuhan kata dekat api? Kuni bardan wa salama. Bardan wa salama. Tak ada makna. Kan? Jadi, ya, keupayaan manusia mesti ada kesan. Ya, ada kesan, tetapi dia bukan mustaqillah, dia juga mesti ada sebab-sebab yang lain yang membantu, muawin, musa'id, yang assist supaya kudrahnya atau kehendaknya itu memberi kesan. Sedangkan Allah Ta'ala sahajalah
Kudrahnya dan iradahnya mustaqillatun hurratun mu'athiratun binafsiha. Yang memberi kesan dengan sendirinya. So, golongan al-mujbirah, golongan jabriyah mengambil nas-nas yang mengisbatkan qada dan qadar yang tidak ada langsung nas itu menafikan kudrah dan iradah hamba. Tidak ada langsung nas itu menafikan kesan daripada kudrah dan iradah hamba. Tapi tak mana main penafian tu daripada mereka punya tanggapan, mereka punya pre-assumption yang mereka apply kepada tafsiran mereka, pahaman mereka terhadap nas, dan mereka abaikan nas lain, nas yang bersifat mengisbatkan kudrah hamba tadi, yang diambil pula oleh golongan qadariyah untuk menafikan kudrah Tuhan. So kesilapan kedua-dua golongan ni pada mengambil sebahagian kebenaran dan menolak sebahagian yang lain, lalu kebenaran yang kosong yang mereka tolak itu mereka isikan dengan kebatilan daripada mereka sendiri. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, kita menggabungkan pendapat-pendapat yang benar, kebenaran daripada semua pihak diambil dan diharmonikan, maka kita menghasilkan kebenaran yang semata-mata benar, yang tidak ada melainkan kebenaran. Itulah konsep ahli sunnah wal jamaah. Nah. Dan insyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan bincangkan tentang kesan daripada khilaf ini. Kesan daripada perbezaan pandangan tentang kedudukan qada dan qadar ni, apa kesannya yang terhasil daripada perbezaan ini, dan tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan hidayah dan idlal, taufiq dan khizlan, yang mana perbezaan pandangan inilah yang akan memberikan nanti natijah macam mana kita melihat hubungan di antara tindakan manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allah memberi hidayah, apa makna Allah menyesatkan, apa makna Allah membimbing seorang hamba itu ke arah kebenaran, apa makna semua itu, dia memberi kesan kepada tafsiran tersebut. Itu insyaAllah kita tangguh perbincangannya pada kelas yang mendatang biiznillah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.